Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita lama dah tak buka ni, tak buka chat ni kan. Saya pun dah lama tak buat ulasan. Saya pun dah lama tak tengok market, beberapa hari ni tak buka chat. So kita tengok hari ni apa jadi. BTC, kita tengok BTC Kita start dengan weekly. Oh, jatuh. Okay, so BTC kita boleh nampak dia ada buat kejatuhan Sebelum ni ada buat kenaikan, ada rejection, kemudian dia buat kejatuhan semula. Okay, dari BTC apa yang kita boleh buat, kita boleh nampak okay, daripada weekly kita boleh nampak dekat sini kita ada sini bear flag. Ada bear flag. Okay, bear flag ni maksudnya ada kemungkinan dia akan jatuh lah. Kalau dia break di sini, dia break sini, dia kemungkinan dia boleh jatuh lebih rendah. Okay, tapi apa pun dia masih berada dalam orang kata saya punya target area, accumulation area. Okay, so ni targeted area saya untuk accumulation So apa yang berlaku pada daily, jom kita tengok. Okay, kalau kita tengok pada daily, dia dah back pada 35k di mana ada level yang strong. Okay, ada level yang agak kuat dekat sini 35k ni, dan buat masa sekarang dia masih belum break dan masih lagi hold. So as long as dia tak turun lebih rendah daripada 31k ni ini adalah orang kata last lah ni, last level sebelum dia pergi ke bear. Kalau dia break 31k, then itu confirm untuk dia pergi ke bear market. Alright, itu baru kita boleh cakap yang dia akan jadi bearish. Okay, sebab kalau kita tengok dekat sini, kat sini dia ada satu lagi level lepas sini area sinilah, lebih kurang 30k 31k. Okay, kalau dia break bawah ni, dia turun bawah ni, dia akan pergi lebih rendah. Okay, dan itu dia akan masuk ke bear season. Alright, so kena hati-hati. Lagipun kat sini sekarang dia masih hold di area 35k, di mana kawasan accumulation area. Alright, macam saya cakap sebelum ni, kalau dia break 40k 41k, itu baru kita boleh kata dia mula buat bullish. Okay, baru kita boleh kata bullish. Okay, buat masa sekarang dia masih lagi accumulation, dia masih lagi consolidate di area antara 35 ke 40k. Alright, so untuk daily itu. So sekarang kita try cari pattern, tengok ada pattern tak kat sini. Okay, kalau sebelum ni saya pernah cakap, sebelum ni dia ada orang panggil bullish flag kalau kat daily. Kalau dekat weekly kita nampak bearish kan, bearish flag, tapi dekat daily ada bullish flag. Alright, so dekat daily ni kita tengok sebelum ni dia dah break, tetapi dia dah mula masuk semula ke kawasan channel ni channel yang sebelum ni kita buat. Video sebelum ni saya ada buat channel yang sama macam ni. Okay, dia dah mula masuk, tetapi dia masih hold di kawasan 35k. Okay, katakan dia boleh break semula daripada kat atas. Okay, macam sebelum ni saya cakap, dia lepas dia break, dia akan retest kepada channel ni balik, betul tak? Dia akan retest, kemudian baru dia akan naik semula, betul? Okay, so itu memang yang selalu berlaku lah sebelum ni. Memang daripada history kebanyakan price memang dia akan buat macam tu. Okay, memang dia akan retest baru dia akan naik balik, itu standard. Okay, tapi kalau kita tengok di sini, dia retest, tapi dia bukanlah retest, dia break masuk ke dalam channel balik. Alright, so nak kata dia retest pun tak juga. Okay, boleh kata juga yang ini sebagai fake out, iaitu dia retest kemudian dia naik ke atas balik pun ada kemungkinan. Okay, ada kemungkinan. So apa-apa pun untuk short term buat masa sekarang, apa yang kita nak tengok, kalau dia mampu hold 35k ni, level 35k ni, dan dia mampu break semula naik ke atas, ada kemungkinan dia boleh break 41k. Okay, kalau dia naik daripada sini, ada kemungkinan dia boleh break 41k. Alright,
So itu adalah short term, itu adalah orang kata projection saya untuk masa ni lah. Okay, untuk short term, kalau dia mampu hold 35k dan dia break semula ke atas daripada channel ni, okay, ada kemungkinan dia boleh break 41k. okay, so itu kalau bullish situation. Kalau bearish situation, dia masuk balik dalam ni dan dia mula break 31k. Alright, 31k dia mula break. Okay, macam saya cakap sebelum ni, dekat area sini ada banyak sangat order yang telah buy order yang telah dibuat sebelum ni. Sebab kalau kita tengok banyak rejection yang besar-besar kat sini, kita boleh tengok rejection yang sangat besar. Okay, masa dia jatuh hari tu pun dia jatuh sampai sini dan dia reject terus. Okay, dia reject besar-besar kat sini. So itu menunjukkan dekat sini adalah kawasan accumulation. Okay, ramai banyak institutional ataupun trader-trader, retailer yang letak buy order kat sini. That's why bila dia sell sampai sini, dia makan, dia take, dia fill semua order buy dekat sini and dia push balik harga ke atas. So that's why kita boleh nampak banyak sangat rejection berlaku dekat sini, rejection yang besar-besar berlaku kat sini. Okay, and saya pun ada beritahu sebelum ni dalam video sebelum ni. Okay, so buat masa sekarang apa yang kita nak tengok itulah. Okay, inilah yang dekat sini. Kalau level 35k mampu bertahan, dia mampu break keluar, ada kemungkinan dia akan buat lebih tinggi lah. Harga dia akan boleh naik lebih 41k. Okay, sebab kita melihat kepada price action. Sini kita ada satu level yang kuat. Okay, dekat sini ada retest, sini ada retest, dekat sini ada retest, sini pun ada retest. Okay, boleh nampak dekat 4 hours, dekat daily ni tak nampak sangat. Okay, kat sini nampak, kat sini tak sangat, ni fake out. Ni sini retest, sini retest, sini retest. Okay, so banyak retest dekat kawasan ni. Okay, kita balik kepada daily. So situation yang bearish pula, macam saya cakap tadi, kalau dia break ke bawah, kalau dia masuk dalam channel ni, dia masih belum bearish. Kalau dia masih berada di dalam paras ni, dia masih belum bearish, masih lagi 50-50. Kalau dia break di bawah ni, okay, dia break di bawah 30k, 31k, itu dah kira bearish. Okay, dia masuk di bawah ni, itu dah kira bearish. And pendapat saya, kalau rasa nak hold, boleh hold, tapi kalau lebih baik kita sell semua dan kita masuk order lagi bawah lah. So maksudnya kita takkan menanggung, kita takkan menunggu rugi tu kat sini. Okay, maksudnya area kejatuhan daripada sini ke sini tu kita tak perlu nak tunggu dia punya kerugian tu kan, sebelum dia nak naik balik. Betul tak? So kita ambil je order daripada bawah, beli kat sini, and then bila dia naik kita ambil untung yang dekat sini. Kita ambil untung yang dekat sini. Okay, kita ambil untung yang area sini. Okay, so katakanlah kalau dia break kat bawah ni kan, kita sell kat sini sebab kita nampak dia dah break. So kita sell kat sini. Okay, tak apa, kita simpan, dia masukkan buy order kat sini. Ini adalah level yang seterusnya, 19k ke 18k adalah level yang seterusnya jika dia break 30k. Okay, and then kita sell kat sini. In case bila dia dah break, kita sell kat sini, and then kita letak buy order kat sini, buy limit, and then kita boleh take profit daripada beza jurang yang dia jatuh daripada kita sell tu. Kalau kita nak hold, kita terpaksa tanggung rugi, bukan tanggung lah kita, sebab kita buy, kita nilai dia jatuh je kan, so tak adalah rugi pun. Kita naik, kita akan untung balik. Cumanya kita terpaksa menunggu dalam masa kerugian tu sebanyak ni, lebih kurang 29%. Okay, so banyak juga ni, lama juga nak tunggu kalau dia naik balik ni kan. So why not kita just sell kat sini, kita dah masuk buy limit kat sini, and then bila dia naik ke atas semula, kita boleh ambil untung dekat sini. Ambil untung kat sini, and then untung lagi, kita boleh tambah untung lah. Okay, tambah untung. Okay, so itu adalah bearish scenario lah kalau dia break 30k. Alright, so buat masa ni saya bias masih 50-50. Saya masih, sebab macam saya cakap sebelum ni, ini masih dalam accumulation phase, dia tengah consolidate. Okay, masih tak nampak lagi dia punya arah ke mana dia nak pergi. So bias saya masih neutral lah. Okay, kalau dia break ke atas, baru saya akan tukar bias saya ke bullish. Okay, kalau dia break ke bawah, bias saya akan pergi bearish. Alright, so senang je.
So sekarang ni saya tak ada kata yang dia ni bias saya tak ada kata dia nak pergi bullish, dia nak pergi bearish buat masa sekarang ni. Saya buat masa sekarang bias saya neutral. Alright, 50-50. Okay, bagi saya mana-mana nak pergi pun tak ada masalah. Okay, sebab itu memang itulah namanya trade. Okay, dia boleh pergi mana-mana dia nak pergi. Kita kena follow dia, bukan dia kena follow kita, bukan market kena follow kita. Impossible market boleh follow kita. Alright, so kita hanya plan and kita project mana dia nak pergi. So kita follow dia. Right, so buat masa sekarang ni kita masih tak nampak lagi ke mana market nak pergi. So kita relax, kita chill, kita tunggu. Alright, kalau dia mampu break kat sini, dia mampu break channel ni lagi, kita boleh cakap, saya boleh cakap yang dia akan pergi lebih tinggi lah. Okay, kemungkinan dia boleh pergi lebih daripada 41k dan mula buat bullish. Alright, so in case kalau dia break daripada sini, dia pergi ke bullish. Okay, dia pergi ke bullish, mana tempat yang kita boleh kata yang dia akan terus buat kenaikan melebihi daripada ATH sebelum ni. Okay, all time high sebelum ni. Kat mana kita boleh start cakap yang dia akan terus buat kenaikan yang lebih tinggi. Itu adalah bergantung pada line 46k. Alright, sebab 46k bukan exactly 46 sebenarnya ni, tinggi sikit lah. Dekat dari sini kita boleh nampak. Okay, kat sini kita ada level. Okay, kita ada level kat sini lebih kurang 47k, lebih kurang 47k sebab ni area bukannya exactly level ni the area atas bawah. So dekat level 47k ni, area level 47k ini adalah yang menentukan sebenarnya dia akan terus buat kenaikan lebih tinggi atau kemungkinan dia sampai sini dia boleh jatuh lebih bawah. Alright, so itu projection saya lah. Okay, kalau dia mampu untuk break 47k, okay, level ni dia mampu break level ni, ada kemungkinan dia boleh buat all time high lagi yang baru. Okay, bermaksud dia boleh melebihi daripada ketinggian ni. Alright, so ini projection saya. Alright, sekiranya dia buat bearish pula, kalau dia buat bearish, kemungkinan besar dia boleh pergi, kita tak nampak dekat daily, pergi ke weekly, kemungkinan besar dia boleh pergi ke paras ni, kat daily dah ada 199 ni. Saya tak rasa dia boleh sampai, sebab 199 ni adalah all time high sebelumnya, dan kalau ikut history price action untuk Bitcoin, dia tidak pernah lagi touch all time high yang sebelumnya. Okay, kalau dia buat penurunan, bila dia masuk bear season, dia tak pernah sentuh pun all time high yang sebelumnya. Okay, so kalau dekat Binance dia tak banyak sebelum. Kalau nak ikutkan sebelum ni ada lagi sampai 2010. Okay, kalau dekat Binance punya ni dia tak sampai 2010. Sebab dia start listed dekat Binance ni pada 14 Ogos 2017. So dia daripada situ je baru ada data graph. Tapi kalau kita tengok keseluruhan graph, kalau nak ikutkan, dia tak pernah lagi touch all time high sebelumnya. Okay, so ada kemungkinan dia akan sampai pada area area maybe boleh sampai 19k ataupun pada level 22k. Alright, dia dekat sini ada sikit lah, tapi tak berapa kuat sebenarnya level ni. Okay, so boleh sampai ke 22k ataupun maybe boleh sampai kali ni boleh cecah all time high semula 19k. Mungkin walaupun dia belum buat, dia belum pernah lagi sentuh all time high sebelumnya setiap kali dia masuk ke bear season, tapi itu tak bermakna yang kali ni dia tak boleh sentuh lah. Sebabnya kita boleh dia dipanggil sebagai diminishing apa dia panggil diminishing
bull apa tak adalah, dia punya terms dia yang bermaksud bahawa setiap kenaikan Bitcoin ni mula menunjukkan kelemahan. Maksudnya sebelum ni kenaikan Bitcoin pada awal-awalnya 2011-2012 dia membuat kenaikan hanya dalam masa beberapa hari, kemudian dia berubah kepada beberapa bulan, beberapa tahun. Jadi dia punya kenaikan tu dah semakin sukar untuk naik lebih tinggi. Jadi itu yang dipanggil sebagai diminishing return lah. Okay, so that's why ada kemungkinan yang dia boleh turun semula ke 19k. Itu in case kalau dia masuk bear season lah, kalau dia break 31k. Alright, kalau dia masuk 31k dia break lebih daripada 31k ke bawah, dia boleh pergi ke 19k. Alright, itu kalau bear, itu kalau situasi bear. Right, kita back. Okay, kita pergi ke 4 hours. 4 hours kita cari lagi pattern. Okay, kalau dekat 4 hours untuk short term, kita boleh tengok dia sekarang tengah retest retest di channel ni, line channel ni. Kalau dia mampu break, dia akan naik ke atas. Kalau dia tak mampu break line channel ni, dia akan turun ke bawah. Okay, ada kemungkinan sampai dekat sini kita ada level minor level lah. Ni minor level. Okay, dah ada kat sini, dah ada sedikit retest kecil, minor retest. Kat sini ada, kat sini pun ada sikit. Ni tak boleh diambil lah bagi saya. Sini pun ada retest. So ada kemungkinan dia boleh pergi ke 33k. Kalau 33k ni tak mampu nak hold, dia akan pergi ke 31k. Alright, tapi 31k ni adalah support yang sangat-sangat kuat. Okay, ini adalah support yang sangat-sangat kuat, sebab sini adalah di mana dia buat market bottom. Alright, untuk setiap lebih kurang setiap minggu lah. Okay, setiap minggu market bila dia turun ke paras ni, dia akan reject. Okay, so dekat paras ni adalah support yang sangat-sangat kuat lah untuk dijadikan level. Alright, tapi apa-apa pun kalau tengok dari segi kekuatan candlestick, kekuatan candlestick, kita boleh tengok kekuatan candlestick pun dekat support ni pun semakin melemah. Sebab apa? Kita tengok pada awalnya dia buat kejatuhan hari tu hari, dia punya push up tu, dia punya rejection tu sangat tinggi, nampak shadow dia sangat tinggi. Kemudian dia semakin berkurang, dia masuk area sini, dia rejection dia semakin kurang, sampai lah ke sini, dia masuk sini, rejection dia pun kurang. Nampak tak? Okay, so kita boleh nampak juga yang dia dah mula lemah lah. Support ni dah mula lemah. Okay, so ada kemungkinan dia boleh break juga ke bawah. Okay, so apa-apa pun kita tengok apa market buat. Alright, kita tengok apa market buat. So ini adalah accumulation phase, di mana kalau dia boleh break antara salah satu ni, dia akan teruskan dia punya pergerakan lah. Kalau dia break ke atas, dia akan buat pergerakan ke atas lah. Kalau dia break ke bawah, dia akan teruskan pergerakan ke bawah. Alright, so ini adalah projection saya lah, senario-senario yang mungkin boleh terjadi. So saya beritahu je, buat masa sekarang ni bias saya neutral lagi, sebab dia masih berada dalam kawasan accumulation ataupun orang panggil consolidation. Okay, so buat masa ni itu sahaja. Terima kasih.